Dulu saya tak kenal Tuhan. Saya tak kenal Tuhan. Saya jahat. Kawan-kawan ikut saya pun banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur ni Tirmizi, Azizul Fauzi, masya-Allah, Wan Muhammad Zulfakar, masya-Allah, Sahih Sakmi Saki, masya-Allah, alhamdulillah, Su Yahya, Rustam Razali, masya-Allah, Muhammad Azizul Fauzi, banyak Azizul ni. Nur Nabila, Azizul, sahabat-sahabat sama-sama pergi sana sini. Mai Azlizam, Sarimah Mansur, Anissa, Pikah, masya-Allah, Solihin Nasir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak yang sangat saya sayangi, ya, Ainul Mardiah, Ustaz, we love you, masya-Allah, Mak Rasul, masya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup kita ini hanya nak Allah sayang kita. Kita hidup dalam dunia, kita cuma nak Allah sayang kita. Sebab kalau Allah sayang kita, kita dapat segala-galanya. Kalau Allah marah kita, kita hilang segala-galanya. Atas semua yang terjadi, kulla yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kulla yusibana, tak ada apa yang menimpa kami illa ma kataballahu lana, melainkan illa ma kataballahu lana wa maulana. Tak ada apa yang menimpa kami illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kullu yusibana, tak ada apa yang menimpa kami illa kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Tak ada apa menimpa kami melainkan apa yang Allah tentukan. Illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Apa dia? Kepada Allah orang beriman sepatutnya berserah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu taala sayangi dan kasih sekalian, dalam hidup kita ini hanya nak tak apa. Kita cuma nak Allah Subhanahu wa taala sayang pada kita semua. Kerana bila Allah sayang kita, Allah terima kita, kita dapat segala-galanya. Bila Allah sayang kita, kita dapat segala-galanya. Bila Allah marah pada kita, kita hilang segala-galanya. Tuan-puan sekalian, melalui ujian dalam hidup, kita percaya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melalui ujian dalam hidup, kita percaya ada rahmat. Kadang-kadang ujian datang, kita rasa sedih, rasa takut. Saya dulu, saya pun tak sangka apa yang terjadi ni. Saya pun tak sangka dia terjadi. Saya pun tak sangka. Macam-macam ujian datang. Macam-macam ujian datang. Macam-macam orang. Saya hari-hari macam-macam. Mesej masuk. Orang WhatsApp, orang call. Banyak yang beri semangat. Terima kasih semua sekali yang sangat saya hargai. Hanya Allah yang membalas segala doa, segala sokongan, segala semangat, segala ucapan, segala sajak, lagu, syair, macam-macam orang buat. Saya sangat terharu, saya hargai. Saya sangat syukur pada Allah SWT. Dalam masa yang sama, banyak juga orang peli, orang ugut, orang keji, orang cakap macam-macam. Macam-macam yang cakap yang tak baik. Saya rasa sedih, tapi ia membuat saya sedar bahawa dunia ni tak seindah macam kita bayangkan. Dunia ni tak macam yang kita bayangkan. Ujian datang, dia tak indah macam kita bayangkan. Kita ingat kita tak kacau orang, tak sentuh orang, tak sebut tentang orang. Kita tak pernah hina orang, kita sayang semua orang. Tapi orang tetap kacau kita, sentuh kita, ugut kita, cakap bukan-bukan daripada orang kecil sampai orang paling besar. Kita rasa sedih, rasa macam sedih. Sebab kita hari-hari doakan dia. Kita doa dia bahagia. Kita doa dia dapat hidayah. Walau dia keji kita, walau dia kata kita, macam-macam golongan.
Tapi saya percaya yang ujian ni cuma satu tujuan. Kerana Allah SWT sayang pada kita semua. Sebab semua itu terjadi kerana Allah SWT sangat sayang pada kita semua. Jadi semua ujian yang datang dalam hidup kerana Allah sayang kita. Kerana Allah SWT sangat sayang pada kita. Semua kerana Allah sayang pada kita. Dulu apalah sangat apa yang kita lalui ni dengan apa yang dilalui oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sekali kita kena belajar rasa sayang pada semua orang. Tanpa mengira agama, bangsa, kita nak semua manusia ni bahagia. Kita nak semua manusia ni gembira. Kita nak semua manusia dalam dunia ni rasa bahagia. Ada sekali contoh saya pergi dekat bila saya pergi dekat mana-mana negeri, contoh saya pergi dekat Kedah. Bila saya tengok banyak semua negeri ada. Bila saya pergi ke sana, bila saya tengok keluarga yang saya sayangi, saya sayang pada semua orang. Saya tak niat apa-apa, saya nampak, saya tengok ada orang tidur atas tempat-tempat sampah, ada orang tidur atas najis, tempat yang teruk. Bila kita tengok keadaan begitu, kita rasa sedih, menangis. Apa keadaan bila kita tengok orang tidur dalam keadaan yang begitu? Tak ada rupa rumah, pondok, macam-macam tempat saya pergi daripada KL lagi, Kedah, ada tempat dekat Selangor, ada tempat saya pergi dekat banyak negeri yang lain. Bila saya sampai-sampai je menangis. Macam mana kita tak nangis tengok keadaan begitu? Keadaan macam tu tengok nangis, kesian. Kita rasa tak sayu, rasa sebab. Apa saya nak jawab pada Allah? Ada orang tidur satu tempat tu dah 10 tahun, 15 tahun. 10 tahun, 15 tahun tidur atas tempat macam tu. Apa perasaan kita? Sebagai manusia. Ada orang cakap pada saya, Ustaz, selalu saya membantu orang. Orang cakap, Ustaz, buat apa nak tolong dia? Dia kan penagih dadah, ada tempat saya pergi dekat KL, bawah jambatan. Orang tanya saya, kenapa pergi bawah jambatan dekat KL ni? Kat KL selalu saya jumpa penagih dadah bawah jambatan. Kenapa Ustaz nak pergi jumpa dia? Ada depan kelab saya jumpa. Kenapa nak pergi dakwah dia, pujuk dia, sayang dia? Kenapa nak pergi, Ustaz, budak-budak ni jahat, degil. Ni kalau cakap dengan dia orang, nanti dia tunjuk jari tengah. Saya pergi dekat bandar-bandar kat KL. Kat KL lah. Kat KL Kuala Lumpur kan. Tak ada kaitan negeri lain. Dekat Kuala Lumpur. Sampai-sampai je dekat KL, ada orang tunjuk macam-macam. Orang kata dia jahat, dia tak guna. Tapi bila saya tengok adik-adik ni tengah malam, saya tengok dia orang, saya menangis. Saya kata, adik, Allah sayang. Dia orang tanya saya, Ustaz, betul ke Allah sayang saya? Saya ni jahat, saya ni budak tak baik, semua orang benci saya. Saya daripada kecil, semua orang yang saya percaya khianat kepercayaan saya, tak sayang saya. Ustaz, kenapa orang buat macam ni? Betul ke Allah sayang saya? Saya jumpa budak bawah jambatan dekat KL. Dalam berapa tahun ni, 2 tahun ni saya jumpa lebih pada 4 orang budak perempuan bawah jambatan pegang baby. Bawah jambatan pegang baby. Saya tanya dia, siapa dia pegang baby? Saya tanya dia, adik, kenapa pegang baby ni? Saya kata dia, adik, Allah sayang awak. Taklah Ustaz, saya jahat. Saya tak guna. Saya tak baik. Taklah adik, awak baik, dik. Allah sayang awak. Tapi saya berzina, Ustaz, Tuhan sayang saya. Ya, adik, Tuhan sayang kau. Kalau Tuhan tak sayang pada awak, adik, takkanlah Tuhan jumpakan kita tengah malam hari ni. Budak bawah jambatan saya jumpa. Maka dia kata kat saya, Ustaz, betul ke dia sayang saya? Ya, dik, dia sayang kau. Dia yang jumpakan kita, dia sangat sayang kau. Betul ke Ustaz, Allah sayang saya? Ya, dik, Allah sayang kau. Walau apa pun kita, siapa kita, apa kesalahan kita, Allah sangat sayang pada kita. Allah sangat sayang pada kita. Walau apa kesalahan kita buat dalam dunia, walau betapa busuknya kita di mata manusia, walau betapa hinanya kita, walau kita orang jahat, degil, orang cakap tak guna, jahat, bodoh, degil, tak dengar kata. Orang boleh cakap. Tapi di sisi Allah SWT, mereka ialah makhluk Allah, kejadian Allah yang patut kita sayangi. Kerana itu kita kena belajar menyayangi manusia lain. Sebab ujian hidup kita ni tak sama, beza-beza. Kita mungkin bernasib baik bangun pagi, kita ada mak ayah yang sayang kita. Dan kita dibesarkan dalam keadaan suasana yang baik. Tapi ada orang lahir dalam dunia, mereka tak ada nasib. Nasib mereka tak sama macam kita. Mereka bangun pagi, mereka duduk di persekitaran tak sama dengan kita. Mereka tak dapat didikan macam kita dapat didikan. Mereka tak sama macam kita. Orang tanya kenapa Tuhan buat kita begini, dia begitu. Supaya Tuhan nak kita sayang mereka. Kerana Allah nak kita sayang mereka. Kerana Allah nak kita doakan mereka. Kerana Allah nak kita berjuang untuk mereka. Dan saya tengok adik tadi, saya kata, Allah sayang awak, dik. Awak baik, dik. Allah sayang kau. Ustaz, betul ke Allah sayang saya? Ya, dik, dia sayang kau awak. Betul dia sayang saya, Ustaz? Ya, dia sayang kau awak.
Saya pun bawa dia. Saya bawa dia pergi makan. Sebelum makan dia kata, "Ustaz, boleh tak ajar saya solat? Boleh tak ajar saya solat?" Saya pun ajar dia solat. Saya tak tahu solat, saya ajar takbir, Fatihah, tahiyat, dia tak tahu sangat. Saya sayang dia. Saya pun mula lepas makan, saya bawa adik-adik ni, saya suap yang laki-laki, saya suap makan. Saya semayang kat bilik hotel. Bila saya semayang dengan adik-adik ni dekat KL. Saya semayang dengan adik-adik ni. Bila semayang dengan diorang, Allahu Akbar, baru semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. 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 Bila sampai Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maha pemurah, maha penyayang. Ar-Rahmanirrahim. Adik-adik tu semua nangis. Habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adik-adik tu kata, "Ustaz, esok subuh boleh ajar kita orang lagi jadi imam? Ustaz, nanti maghrib isyak boleh datang lagi ajar kita orang? Ustaz, nanti boleh tak sayang kita orang? Boleh didik kita orang?" Saya selalu jumpa adik-adik macam ni. Orang dia kata dia jahat, dia tak guna, dia tak baik. Tapi mereka cuma anak-anak yang rindukan kasih sayang. Mereka cuma anak-anak yang rindukan kasih sayang. Sekarang itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajar menyayangi semua manusia lain. Saya setiap kali bila tengok orang-orang tidur begini, saya tak boleh duduk diam. Saya jadi sedih. Makin hari buat kerja ni, tengok ramai orang. Ramai orang hantar mesej, gambar orang tidur bawah jambatan, tepi jalan. Kita tengok rasa sedih. Rasa sedih. Rasa macam nak buat sesuatu. Takkan kita tak buat apa-apa untuk mereka. Tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Saya selalu menangis melihat mereka. Tengok mereka rasa sedih. Kita tidur atas selimut, tidur lena, makan sedap. Saya makan sedap. Saya tidur lena, makan sedap, tidur lena. Saya pun tak pernah tunjuk tuan-tuan. Rumah saya pun besar, kereta saya pun besar. Bukan saya nak beritahu, maksudnya hidup saya senang lenang, senang. Bilik ada aircon sejuk. Bilik tuan-tuan pun banyak begitu kan, sejuk, aircon. Buka peti ais, macam-macam ada. Tapi ada orang dalam dunia, dia tak ada apa-apa. Hidup susah. Sebab tu Allah nak kita sayang mereka. Allah nak kita sayang mereka. Allah nak kita doakan mereka. Allah nak kita bangunkan mereka, bantu mereka. Allah nak kita tengok mereka. Allah nak kita tengok mereka, kita sayang mereka. Sebab tu kita belajar menyayangi semua manusia dalam dunia. Belajar sayang semua manusia. Orang tua, anak-anak, anak kecil, semua manusia. Belajar rasa sayang. Belajar rasa sayang pada semua manusia dalam dunia. Sayang semua manusia. Sayang anak-anak, sayang orang tua, sayang semua manusia. Bila kita rasa sayang pada orang, nanti Allah sayang pada kita. Nabi SAW manusia yang sangat sayang semua orang. Nabi cuma nak semua manusia ni bahagia. Nabi Muhammad SAW cuma nak semua manusia ini masuk syurga. Nabi nak manusia ni bahagia. Dan Nabi cuma nak semua manusia masuk syurga. Nabi tak nak mana-mana manusia ni derita, susah, sedih. Nabi tak nak. Walaupun apa ujian datang pada Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kami hantar rasul di kalangan kamu yang sangat ambil berat hal kamu semua. Nabi Muhammad SAW benar-benar merasai setiap apa yang kita rasai. Nabi merasai setiap kesusahan semua manusia dalam dunia. Nabi nak kita semua bahagia. Nabi SAW tamatkan kebaikan. Nabi SAW tamatkan kebaikan. Nabi nak semua manusia bahagia masuk syurga. Tapi bila Nabi susah, Nabi kata apa? Hasbi Allah, cukup Allah untuk aku. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah kita bergantung, berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Bila Nabi susah, Nabi rasa sayang pada semua orang. Itu tuan dan perempuan sekalian, kita belajar sayang semua manusia dalam dunia. Tanpa mengira bangsa, agama. Kita ini sebuah keluarga. Kita ini sebuah keluarga. Kita ini sebuah keluarga. Belajar rasa sayang. Belajar rasa sayang pada semua orang. Rasa sayang. Tengok orang tanpa beza kulit, color, warna, bangsa, agama.
Kita tengok orang ni rasa sayang, kesihan. Kan pernah dengar satu orang pelacur bagi minum seekor anjing. Pelacur bagi minum anjing. Pelacur tu kan kerja tak baik. Pelacur bagi minum pada seekor anjing. Dia bagi minum pada anjing tu disebabkan itu Tuhan maafkan dia dan masukkan dalam syurga. Kalau seekor anjing terbiar dan seorang pelacur beri minum kerana sifat rasa rendah diri dan beri minum pada anjing tadi, Allah maafkan dia dan Allah masuk dalam syurga. Ini kan pula manusia lain. Manusia lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Daripada saya kecil dulu, macam-macam begini ujian datang. Orang cakap, orang kata. Daripada dulu. Saya ingat masa kecil-kecil je berlaku begitu. Rupa bila dah besar ni jadi lagi kan. Orang cakap, orang keji, kata. Daripada orang biasa. Sampai orang besar-besar pun ada. Orang yang berkuasa pun ada. Kadang-kadang kita rasa sedih, sayu. Bukan nak bergaduh. Tapi rasa sedih, sayu. Kita tak masuk pun jalan orang. Tak lalu pun jalan orang. Kita tak sentuh siapa-siapa. Tak sebut nama siapa-siapa. Kita tak ada kacau sesiapa pun. Tapi tiba-tiba macam-macam ujian datang kan. Macam-macam ujian datang. Rasa sedih. Rasa takut juga. Rasa takut macam, sebab kita bukan jenis orang yang nak bergaduh dengan siapa-siapa. Saya rasa sayang pada semua orang. Dan saya minta maaf kalau apa yang saya lakukan ni banyak mengguris hati ramai orang. Saya susahkan siapa-siapa. Tapi sebab dulu saya tidur atas guni. Ada orang bagi saya alas tidur. Saya rasa tu hutang budi. Sampai sekarang saya simpan alas tidur orang bagi kat saya. Kerana tu saya dulu pernah makan susah sepinggan kongsi. Mak saya bawa balik nasi goreng Pattaya. Adik-beradik ramai. Kami share. Kami mengalah suap-suap bilik suap makan nasi goreng Pattaya. Masa tu susah. Saya dapat gaji pertama RM800. Semua duit gaji saya bagi kat mak. Yang lebih semua saya simpan. Duit gaji saya bagi kat mak. Yang lebih semua duit gaji bagi kat mak. Saya duduk kat masjid. Ada makan saya makan, tak makan saya tak makan. Masa tu susah. Saya ingat spek mata mak saya pecah. Saya ingat nak ganti spek mata dia. Saya rindu mak saya. Saya ini nak kerja kuat-kuat nak bantu mak saya. Saya kerja kuat-kuat buat adik-adik. Mungkin ada adik-adik, anak-anak. Maaf abang kakak yang dewasa, yang banyak pengalaman, pengorbanan. Saya cerita ni macam untuk anak-anak saya. Dan saya sayang mak saya. Saya niat satu hari saya nak bantu mak saya nak ganti spek mata dia. Saya niat satu hari ni saya nak tolong mak saya. Saya kerja kuat-kuat. Saya memang pada dulu saya rajin. Saya mesti kerja kuat-kuat. Pada saya kerja dulu, saya kerja siang malam. Cari duit siang malam. Macam-macam saya buat. Niaga, kerja. Saya buat motivasi. Saya buat team building. Saya ada restoran 3 biji. Saya ada butik. Saya ada jual buku. 9 buku kakak abang. Saya silap satu buku je dah berapa setiap hari. Maksud saya bukan bagi saya banyak. Melimpah ruah Allah bagi rezeki. Saya nak tolong mak saya. Hari saya ada duit. Hari tu mak saya terbaring. Kat tepi katil. Dekat ICU ke hospital. Hari tu saya dah ada duit. Tapi duit saya tak boleh selamatkan mak saya. Duit saya tak boleh beli spek mata tu. Hari tu saya tak sempat belanja mak saya makan. Saya pernah janji dengan dia nak belanja dia makan sedap. Saya tak sempat belanja dia. Saya janji dengan mak saya nak ganti spek mata dia. Saya tak sempat ganti spek mata mak saya. Saya ingat ada satu kereta biasa, buruk je kereta saya. Zuhud je buat naik mak. Mak saya kata cantik kereta kau. Mak saya puji kereta saya. Kereta saya masa tu biasa, susah. Mak saya kata cantik kereta kau. Hari ni Allah beri saya macam-macam kereta, macam-macam rumah, macam-macam rezeki Allah beri. Tapi hari ni mak saya tak ada kat sisi saya. Tapi mak saya pesan kat saya, Bib, dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Dulu ada orang sayang kita. Sekarang giliran kita untuk sayang orang lain. Kalau kita tidur leh nak makan sedap. Ada orang susah tepi jalan. Susah. Kalau kita tak tolong mereka, siapa nak tolong mereka? Ini bukan soal sesiapa. Bukan soal saya ni memang saya tak ada sokong mana-mana parti. Saya pun tak ada sokong mana-mana orang. Saya tak kisah bangsa apa, agama apa. Daripada dulu lagi.
Saya susah nak benci orang daripada dulu. Saya susah nak lawan orang. Saya susah nak kata siapa-siapa. Saya susah nak bergaduh dengan siapa-siapa. Tapi kebelakangan ni orang tak berhenti datang. Semua nak cek gaduh dengan saya. Semua nak cakap bukan-bukan kat saya. Mesej saya bukan-bukan. Cakap bukan-bukan. Yang ugut saya pun ada juga. Ugut saya bukan-bukan. Saya pun macam sedih. Yang ugut macam-macam orang ada. Cakap kat saya. Ada orang besar, ada orang berkuasa. Ugut saya. Saya jadi sedih. Saya memang tak takut siapa-siapa daripada saya kecil. Saya tak takut siapa-siapa. Saya cuma tahu hidup saya Allah tentukan. Mati saya Allah yang tentukan. Saya tak takut siapa-siapa. Cuma saya tak suka nak. Saya tak balas pun kalau orang mesej saya bukan-bukan, saya tak balas. Kalau orang ugut saya pun saya tak balas. Setakat kata-kata ni saya tak kisah. Tapi dia bila melibatkan macam-macam orang kan. Yang tu saya jadi sedih. Saya jadi sayu. Saya terfikir rupanya dunia ni tak seindah yang kita sangka. Dunia ni tak seindah yang kita sangka. Dunia ni tak seindah yang kita sangka. Walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, walau kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, pun ada orang nak benci kita, pun ada orang nak lawan kita. Saya pun tak faham. Dulu saya tak kenal Tuhan. Saya tak kenal Tuhan. Saya jahat. Kawan-kawan yang ikut saya pun banyak yang jahat-jahat. Banyak kawan-kawan saya tak kenal Tuhan dulu. Tapi masa kita jahat, kita tak jumpa benda-benda macam ni. Tapi bila kita cuba jadi baik, cuba dekat dengan Allah, cuba nak buat dakwah, ujian tu dia tak berhenti-berhenti. Kita kadang-kadang tak faham. Kadang tak boleh nak faham. Kadang-kadang rasa macam kita tak faham langsung. Tak faham. Kita cuba nak bawa kasih sayang dalam dunia, cuba nak tolong orang, tapi kita tak faham kenapa semua tu jadi. Kita tak faham kenapa orang nak kacau kita, kenapa orang nak dengki kat kita, kenapa orang nak salahkan kita. Saya memang tak pernah sebut nama-nama orang. Saya memang tak pernah nak bergaduh dengan orang. Saya ni memang tak takut orang. Saya cuma nak cakap saya sedih sebab saya tak suka nak ada orang susah hati sebab saya. Saya tak nak ada orang sakit hati dengan saya. Sebab ni kerja saya. Dan saya tak boleh berhenti daripada kerja saya ni. Daripada saya kecil saya buat kerja ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, daripada saya umur 12 tahun ni lah kerja saya. Daripada saya kecil ujian-ujian macam ni datang. Saya pun daripada 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Ujian-ujian ni datang. Tak berhenti-berhenti siang malam. Daripada dulu saya berdakwah, ada je ujian. Masa saya sekolah dulu, saya ajak orang berdakwah. Kadang-kadang saya semangat lebih. Dulu ada orang buat report masa saya kecil-kecil dulu, masa sekolah menengah. Polis datang rumah. Dulu masa saya kecil-kecil, polis datang rumah. Saya cuma tolong orang. Pergi pendalaman, kena halau. Daripada kampung asli, kena angkat, campak kat kubur. Saya pergi masjid dulu. Kadang masjid halau, campak kena masjid. Kena halau pada masjid, kena tidur tepi longkang. Saya pernah duduk pagi kena halau. Pergi nak berdakwah buat baik. Pagi kena halau sampai petang. Saya pernah pergi masjid. Bukan dulu-dulu sangat. Berapa tahun lepas. Saya pergi tempat. Saya kena suruh balik. Kadang-kadang dia bukan masalah satu badan kerajaan atau badan tertentu beruniform. Bukan. Tapi dia kadang-kadang cuma orang-orang tertentu yang memanglah hantar. Saya faham semua tu ujian daripada Allah. Saya faham. Cuma saya nak cerita. Saya rasa sedih bila ada tempat kena halau, ada tempat kena ni. Kadang saya cuba buat baik. Saya duduk depan dengar, tiba-tiba saya kena marah. Ada tempat saya pergi, tiba-tiba orang maki hamun. Saya pun tak faham. Menjadi macam heran. Saya cuba buat baik dengan orang, cuba macam tolong orang, tapi dia jadi sebaliknya. Dia tak jadi macam tu. Tak jadi baik. Tapi tahu tak apa yang menguatkan saya setiap hari? Bila tadi sebelum saya cakap dengan tuan-puan ni, saya call Uncle Lee. Uncle Lee tak tahu, dia tak tengok Facebook, dia tak tengok Instagram. Saya call Uncle Lee. Saya jumpa Uncle Lee dekat tepi jalan satu masa hari tu. Tadi saya call dia, baru sekejap ni. Apa dia cakap kat saya? Dia cakap setiap pagi saya doakan Ustaz. Dulu saya tidur tepi jalan,
Anak-anak saya dah tak ada dalam hidup saya. Mereka tak tahu pergi mana. Cucu saya tak ingat saya. Sebab saya sibuk kerja, keluarga saya tak sayang saya. Tapi Ustaz tak pernah berhenti tanya khabar saya. Ustaz belanja duit, bagi saya duit pada saya, bagi duit belanja tak berhenti. Ada duit dalam akaun saya. Saya setiap hari saya tengok, dia kata tengok almari, saya tengok Ustaz, ingat Ustaz bagi almari ni. Saya bangun pagi, saya tengok apa-apa yang ada kat saya, baju saya, Ustaz hadiahkan pada saya. Jadi orang-orang macam ni yang membuat saya rasa kuat. Saya ni, kadang-kadang ada sekali, saya pergi tempat, saya dah lama tak ziarah. Saya jumpa budak ni dekat satu tempat kolam air panas. Dia jual burger. Dalam burger dia ada dadah. Dulu dia budak-budak kecil-kecil jual burger. Ada kawan-kawan budak-budak dadah. Saya pun bawa dia pergi KL, dia belajar madrasah. Saya dah lama tak jumpa dia. Tahu tak apa dia kata kat saya? Ustaz, saya dah hafal 15 juz Al-Quran. Ustaz, saya dah tak ada siapa-siapa. Saya tak ada mak, saya tak ada ayah. Saya tak ada keluarga, saya tak ada siapa-siapa. Saya cuma ada Ustaz je dalam hidup saya. Dia kata apa? Saya cuma ada Ustaz dalam hidup saya. Ustaz jangan lupakan saya ya. Saya tengok dia macam anak saya. Saya tengok dia macam anak saya. Sebab tu kadang-kadang ada orang hina sebuah keluarga. Saya tak tengok ayah mak dia. Saya tengok anak-anak dia. Anak-anak dia macam anak saya. Anak-anak dia macam keluarga saya. Anak-anak dia macam anak saya, macam keluarga saya. Saya tengok mereka, saya rasa sayang. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian. Hidup ni sebenarnya dia tentang kasih sayang. Kasih sayang. Hidup ni tentang kasih sayang. Tentang kasih sayang. Sebab tu manusia dia tak boleh nak faham agama ni. Tak boleh nak faham langsung. Bila orang tidak ada kasih sayang, orang tak boleh nak faham. Orang ingat Nabi datang beritahu ni halal, ni haram, ini halal, ni haram. Tak. Nabi datang beritahu tentang kasih sayang. Nabi dihantar untuk membentuk akhlak manusia. Nabi dihantar untuk membentuk akhlak manusia. Untuk itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita belajar dalam hidup. Belajar dalam hidup. Kadang-kadang kita rasa nak berhenti percaya. Kadang-kadang kita nak berhenti percaya. Berhenti percaya tentang kasih sayang. Tapi bila balik rumah, tengok anak-anak, tengok isteri, kita peluk mereka. Kasih sayang tu datang dalam hati kita. Kadang-kadang kita rasa macam nak berhenti percaya kasih sayang. Saya cuma bercita-cita untuk bantu samai mungkin orang yang tak ada rumah semenjak PKP ni, semenjak COVID-19 ni. Dulu saya memang ada 12 tahun buat kerja ni. Tapi semenjak berlaku COVID-19 ni, saya terfikir yang mungkin selama ni saya sibuk cari duit. Saya sibuk cari rezeki, saya berniaga macam-macam. Maaf saya sebut, bukan maksud saya dulu susah. Bagi saya apa yang ada sekarang ni terlebih banyak dah. Banyak sangat dah. Saya boleh, apa saya nak, saya boleh dapat. Saya nak beli apa je boleh dapat. Saya nak pergi mana pun boleh. Tapi akhirnya bila saya ada semua, orang yang saya sayang pun dah tak ada. Mak saya dah tak ada. Dan kita pun tak nak pergi mana-mana, tak boleh jalan mana-mana. Saya terfikir mungkin inilah waktu peluang untuk saya berusaha lebih lagi. Dan untuk bantu lebih ramai orang. Saya kena tunggu 20 tahun. Saya kena tunggu 20 tahun. Kena tunggu 20 tahun untuk dapat makan lebih sedap. Saya kena tunggu 20 tahun untuk saya ada rumah saya sendiri. 20 tahun baru saya dapat beli spek mata mak saya. 20 tahun baru saya dapat beli spek mata mak saya. 20 tahun baru saya dapat beli spek mata mak saya. Saya tak sempat belanja mak saya makan sedap. Walau saya dah ada duit. Saya fikir apa salah kalau bukan pun mak saya boleh belanja makcik-makcik, pakcik-pakcik tepi jalan makan lebih sedap. Saya boleh bantu anak-anak yang lain yang tidur dalam, kalau tuan-puan tengok, tidur dalam hutan setahun, ada 15 tahun, ada 8 tahun. Tidur dekat tempat yang tak patut manusia tidur kat situ susah. Bagi mereka biasa. Sebab mereka kena belajar, mereka ada iman, mereka anak-anak ni anak-anak yang baik, mereka sabar tabah. Tapi kita sebagai manusia yang lain, bila kita melihat mereka, kita rasa bersalah. Apa salah kalau kita ada duit lebih, kita tolong mereka, tanya khabar mereka, selamatkan mereka, bantu mereka. Sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, bila berlaku begini, saya niat untuk tolong lebih ramai manusia dalam dunia. Dan ini tugas kita semua. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada sekali berjalan. Bila berjalan, dia tengah malam, dia tengok ada satu orang. Sayyidina Umar jalan, dia bawa guni. Dia nampak ada satu keluarga susah atas bukit. Bila dia nampak keluarga tu, dia bawa makanan, satu guni dia angkat.
Kata Aslam, biar saya yang angkat. Kamu kan khalifah, kamu ketua. Tak. Patut saya yang angkat. Sebab saya akan tanggung beban ini di akhirat. Apa Sayyidina Umar kata? Biar saya angkat dan kamu yang angkat. Sebab saya akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Dia pun angkat. Sampai atas bukit. Dia nampak makcik tu lapar. Anak-anak nangis lapar. Anak-anak kecil tu nangis lapar. Dimasakkan untuk keluarga tu sampai janggut dia kena berasak, mata dia merah. Lepas tu dia ambil, dihidangkan untuk keluarga tadi. Selepas hidang, dia duduk sekejap. Dia tak balik, dia tengok budak-budak tu main-main. Dia tengok budak-budak tu main-main. Jadi bila ditanya kenapa, Sayyidina Umar tanya, kamu tahu tak sebab apa lepas saya masak saya tak balik? Sebab tangisan mereka tadi benar-benar menyakitkan saya. Tangisan mereka lapar tadi benar-benar menyakitkan saya. Tangisan susahnya mereka tidur malam menyakitkan saya. Tangisan mereka susah menyakitkan saya. Saat mereka berlari, bermain, bergembira, dia menjadi obat bagi hati saya. Bila mereka bermain gembira, anak-anak tu berseronok, dapat makan sedap, tidur yang lena, dia menjadi obat untuk hati saya. Itu tuan dan perempuan sekalian, saya nak beritahu tuan-puan, mungkin ada ujian-ujian datang dalam hidup saya. Mungkin saya pun tak tahu, macam-macam saya tengok. Mungkin ada perkara yang satu hari saya dah tak ada dekat sini. Cuma saya nak beritahu, saya cuma buat semua ni cuma untuk Allah sayang kita. Cuma untuk Allah sayang, Tuhan sayang. Dan cuma untuk Tuhan sayang. Dan kita semua sebuah keluarga. Melayu, Cina, India, Islam, Buddha, Hindu, Kristian, Yahudi. Siapa saja, orang mana pun dalam dunia, apa pun bangsa, agama kita. Kita ni semua sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Saya percaya kalau tak hari ni, satu hari nanti, dunia ni akan kembali macam zaman dulu-dulu. Zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu orang baik-baik, Nabi-Nabi dulu yang saleh, yang baik. Dan suasana begitu akan wujud. Manusia saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain. Dan untuk tu kita terus berjuang dalam hidup. Untuk tu kita terus berjuang dalam hidup. Orang tak faham apa yang kita cakap, tapi orang tengok apa yang kita buat. Sebab tu kita gunakan semua teknologi yang ada ini untuk sebarkan kasih sayang. Alat ni tak sampaikan kasih sayang. Kasih sayang tu pada dalam hati kita. Kasih sayang tu tak ada pada Facebook, Instagram, pada dunia media ni tak ada. Kasih sayang tu kat hati. Dan itu yang daripada hati itu kita bawa pada semua manusia dalam dunia ini. Untuk itu tuan-tuan belajar rasa kasih sayang dan doakan semua orang. Dan kalau kita rasa sedih, kita rasa takut, kita nangis pada Allah SWT, macam Sayyidina Nabi Yaqub alaihi salam, macam hilang Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi kata apa? Apa Nabi Yusuf cakap? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya selalu baca ni kalau saya sedih. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sayyidina Umar nangis baca Al-Quran ni masa sebelum subuh dalam hilyah. Menangis sampai saf paling belakang dengar. Apa dia baca? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kepada Allah, kepada Tuhan, aku mengadu sedih dan susah. Ya Allah, Tuhan, aku sedih, aku susah, aku mengadu pada Engkau. Ini maksud Al-Quran surah Yusuf. Kalau tuan-tuan rasa sedih, susah, cakap, Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku hanya mengadu pada Engkau. Aku sedih, aku susah, aku hanya mengadu pada Engkau. Aku sedih, aku susah, aku hanya mengadu pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku mengadu pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, aku susah, aku hanya mengadu pada Engkau. Ya Allah, aku sedih, susah, mengadu. Ya Allah, saya sedih. Ya Allah, saya susah, saya mengadu pada Engkau. Tolonglah saya. Tak ada daya upaya buat semua ini melainkan dengan pertolongan Engkau. Ya Allah, saya susah, saya sedih, saya mengadu pada Engkau. Ya Allah, tolonglah pimpin saya. Selalu doa, Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku pada Engkau. Dan doa, Ya Allah, aku mengadu sedih dan susah aku hanya pada Engkau. Nabi SAW bila dihina, di Taif sebagainya, tahu tak Nabi doa apa? Ya Allah, aku mengadu betapa lemah dan daifnya diri aku. Ya Allah, aku yang kurang, aku yang tak pandai. Ya Allah, aku yang kurang, aku yang tak pandai. Ya Allah, aku yang tak betul, aku yang salah, aku tak pandai, maafkan aku. Jadi kita selalu rasa bersalah dengan salah orang lain. Doakan semua manusia dalam dunia. Teruskan percaya yang Allah tu maha baik, maha penyayang.
Percaya dalam dunia ni masih ada kasih sayang. Percaya yang kalau kita boleh tolong semua orang, cukuplah satu hari kita tak ada satu orang anak yang mendoakan kita. Ada seorang pakcik tua di tepi jalan yang dia sebut nama kita dalam doa dia. Kerana dunia ni, duit tu dia bukan kepuasan. Duit ni bukan kepuasan. Satu hari kita ada duit yang sangat banyak, tapi hari tu kita cuma boleh makan sepinggan. Dan kita boleh beli rumah paling besar, mungkin 1, 2. Kita mungkin boleh tinggal satu waktu, satu katil. Kita boleh tidur satu rumah, satu katil. Tilam kita tidur kat situ. Kita ada kereta yang banyak, belilah kereta apa pun. Akhirnya kita boleh bawa satu masa satu kereta, ada kereta yang kena tinggal sampai tak start enjin. Tapi tahu tak apa erti kehidupan ni? Hari kita boleh bantu saudara kita yang lain, tanpa mengira agama, bangsa. Kita sayang semua manusia dalam dunia. Kita doakan semua manusia dalam dunia supaya semua manusia dalam dunia ni bahagia. Doakan semua manusia dalam dunia ni datang dalam kebaikan. Kesian kan? Tengok orang tua-tua, ingat macam mereka macam mak-mak kita. Kesian. Saya pergi kawasan Chinese kan, tengok makcik-makcik tu macam mak-mak saya. Tengok macam mak kita sendiri. Tengok mereka macam keluarga kita sendiri. Itu berdoa supaya rasa sayang pada semua orang. Semua orang baik, doakan semua orang, sayang semua orang. Dan jangan salahkan siapa-siapa dalam dunia ni. Tuan-tuan sekalian, mengadu pada Allah. Dia yang punya semua sekali. Kita hidup untuk Tuhan sayang kita. Tak hidup untuk penghormatan orang, pujian orang, ugutan orang, kejian orang. Saya kali ni cuma rasa terkejut dan yalah, saya dah lama tak lalu begini. Dah lama saya tak rasa begini. Saya dah lama tak rasa sedih macam ni. Dulu saya sedih tengok orang susah. Sedih tu rasa nikmat sedih. Tak boleh tidur malam kan orang susah. Dia penat tapi bahagia. Kita menangis tengok budak-budak tepi jalan dan kita terfikir macam mana nak bantu dia tak tidur malam, dia jadi bahagia. Kita rasa resah tengah malam terbangun teringat ada orang yang mesej saya, tiba mesej saya, begitu tak ada tempat tinggal. Kita tengok je mesej tu tak boleh tidur. Tak boleh tidur, tanda tangan doa, ya Allah mudahkan saya untuk bantu dia. Sebab tu saya berniat sekarang mana-mana orang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal, saya niat dalam masa kurang sehari, saya nak bagi mereka rumah. Cari semua jemaah kawan-kawan saya lain semua fikir mana nak cari rumah dia. Alhamdulillah banyak yang kita buat begitu dah. Ada yang sebahagian saya masuk kat video ni, ada banyak lagi yang saya tak masukkan. Kita pergi terus carikan dia rumah, carikan bilik, terus bayarkan sewa dia. Selagi kita hidup, kita bayarkan. Rezeki Allah tu luas, pasti dia akan bagi rezeki yang lain. Orang kata nanti Ustaz boleh bayar, Ustaz tak boleh bayar, saya dah tak bayar. Ramai orang begitu. Apa makna hidup ini? Ada orang dia tak ada keluarga macam kita, dia tak ada anak nak bantu jaga dia. Kita bukan nak cari salah anak dia ke, salah bapak dia ke, adik dia. Orang cakap, Ustaz buat apa bantu dia? Dia ni jahat, dia tak guna, dia ni isap dadah, degil. Ada orang sebahagian begitu. Tak semua abang kakak, jangan cakap macam tu. Tak semua begitu. Nasib dia tak sama macam kita. Nasib hidup dia tak sama macam kita. Dalam Quran Allah beritahu, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah kata siapa penipu dalam agama? Orang yang tak kesian orang miskin dan anak yatim. Allah kata mereka ni penipu dalam agama. Penipu dalam agama. Penipu dalam agama. Mereka tak kesian orang miskin dan anak yatim. Bahkan mereka tak suka tengok orang tolong orang miskin dan anak yatim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Allah kata siapa penipu, pendusta dalam agama ni? Orang yang tak suka tengok orang, mereka tak tolong orang miskin dan anak yatim. Bahkan mereka tak suka tengok orang tolong orang miskin dan anak yatim. Mereka mungkin tak guna, degil, jahat. Kita yang baik, konon-konon warak, bagus, berdakwah, mulia, janggut pakai panjang, nama Ebit Diu, pakai kopiah, ceramah sana sini. Sedang kita ceramah, ada orang tidur tepi jalan tak makan. Apa kita nak jawab pada Allah nanti? Ada orang ni begitu, makan lena, pinggan-pinggan, ada orang mereka tak ada makan. Apa nak jawab pada Allah nanti? Sedang kita beramal, kita dapat buat kebaikan mencurah-curah. Ada orang susah tepi jalan, mereka tak nasib macam kita. Mak ayah dia tak macam mak ayah kita. Mak ayah kita, mak saya sayang saya, bapa saya sayang saya. Mereka didik saya kasih sayang, mereka ajar saya akhlak. Ada orang hidup mereka tak macam kita. Kerana itu belajar melihat manusia ni dengan kasih sayang. Jangan salahkan orang lain. Kenapa Tuhan buat dalam dunia ada orang baik, ada orang jahat? Supaya orang baik sayang orang jahat. Kenapa Tuhan buat dalam dunia ada orang kaya, ada orang miskin? Dia malas ustaz, dia miskin, dia jahat. Tak semua orang malas miskin. Saya dulu rajin daripada saya kecil. Tapi dulu saya susah. Dulu saya tak ada makan, minum. Dulu saya tak ada duit. Saya usaha, bukan tak usaha. Macam saya buat tak jadi. Satu hari, saya usaha, tiba-tiba Allah bagi rezeki mencurah-curah.
Dia dunia ni dua. Rajin mesti, tak ada tempat untuk orang malas. Satu rajin. Kedua, ketentuan Tuhan. Takdir daripada Allah, ketentuan Tuhan. Satu rajin, satu ketentuan Allah. Dua-dua ni penting. Ketentuan Allah ni, Allah yang beri. Sebab tu ada orang kaya, ada orang miskin. Sebab kita orang kaya tengok orang miskin. Kita bukan nak bagi semua harta kita, tak. Tuan-puan nak makan apa, makanlah paling sedap. Nak tidur mana, tidurlah. Tuan-puan nak beli kereta jenis apa, belilah. Tuan-puan nak pakai baju mahal mana, belilah, pakailah. Tuan-puan nak pakai apa benda dalam dunia, tuan-puan nak buat apa, buatlah. Tapi dalam hidup ni biar ada hati dan perasaan. Tengok orang susah. Kita orang yang baik ini, bila kita tengok orang, kita rasa sayang, gembira, rasa sayang. Kita rasa ingin bantu semua manusia dalam dunia, rasa sayang. Itu belajar doakan semua orang, sayang semua orang. Ini tujuan berpuasa. Saya pernah makan, ada sekali saya makan, ada orang nangis-nangis masa makan. Dia kata, masa saya makan kenyang, ada orang dalam dunia lapar. Nabi yang kita sayang lapar demi manusia yang lain. Kita makan kenyang, tidur lena, ada orang susah, lapar. Itu tuan-tuan sekalian, saya pun hidup senang, lenang. Hidup saya senang. Saya makan dah terlebih. Banyak saya makan, sampai bulat-bulat dah saya. Rezeki saya. Besar badan, makan kerja, tidur je. Tapi apa erti hidup ni? Membantu manusia yang lain. Itu tuan-tuan sekalian, belajar sayang semua orang. Belajar cakap yang baik-baik untuk semua orang. Saya maafkan semua orang yang buat apa saja pada saya, kata saya, keji saya, ugut saya. Ada yang ugut saya, ugut saya. Baik orang biasa kepada orang besar-besar pun. Orang berkuasa, ada kuasa lagi, ugut. Tapi saya tak kisah semua tu. Siapa saja saya maafkan. Saya sebut ni cuma saya nak kata, mungkin mereka juga dengar, saya maafkan. Saya pun tak kisahlah, biarlah. Saya pun tak hidup untuk orang, saya hidup untuk Allah sayang. Sebab mereka pun tak bagi sesuap nasi kat saya. Masa hari saya dengan mak saya lapar pun, bukan mereka yang tolong saya, tapi orang lain. Jadi tak patut saya berhentikan apa yang saya buat cuma kerana ada orang cakap-cakap. Dan saya cakap-cakap sebab memang kerja saya ceramah. Sebenarnya tak payah cakap ni pun tak apa. Tapi memang kerja saya macam ni daripada dulu. Cuma dah lama tak cakap, boleh demam saya. Saya dah lama tak bercakap. Jadi saya kena cakap-cakap juga. Kalau tak boleh demam. InsyaAllah. Tu tuan-puan, saya sayang tuan-puan sekalian. Tu doakan semua orang, ya. Doakan semua orang supaya semua orang bahagia, semua orang masuk syurga. Dan doa semua manusia dalam keadaan baik, rahmat Allah SWT mencurah-curah, dan Allah terima. Kita doa sama-sama. Mudah-mudahan saya sebut tuan-puan aminkan. Mana yang bukan Islam, doakan saya juga dengan cara tuan-puan sekalian, tuan-puan percaya, dan kita semua. Ya awal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya zal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami yang sangat sayang kami. Tak ada siapa pun yang pernah sayang kami seperti mana Engkau sayang kami. Ya Allah, kami mengadu betapa lemah dan daifnya kami dalam berbuat kebaikan ini, ya Allah. Ya Allah, kami sedih, ya Allah. Kami mengadu sedih kami pada Engkau. Ya Allah, kami sedih, kami penat. Kami mengadu sedih dan penat kami pada Engkau. Ya Allah, kami sedih, ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa, ya Allah. Kami cuma nak tolong orang, ya Allah. Macam-macam hujan datang. Ya Allah, minta maaf, minta ampun, ya Allah. Janganlah kerana kami orang bergaduh-gaduh. Jangan kerana kami orang bermusuh. Jangan kerana kami jangan bagai-bagai, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Kami cuma buat ni untuk Kau sayang kami. Ya Allah, kami buat ni cuma untuk Kau sayang kami. Kami tak tahu apa yang Kau takdirkan untuk hidup kami. Tapi kami minta maaf, minta ampun. Kami banyak buat silap, dosa, salah. Kau maafkan kami. Ya Allah, ramai anak-anak kat luar sana, mereka tidur tepi jalan, tak ada makan minum. Ramai wanita-wanita, ibu-ibu yang jaga anak-anak, mereka susah masa waktu musim ni, ya Allah. Kami faham ni ujian daripada Engkau, ya Allah. Ramai yang tak makan, susah, lapar, sakit, tak ada tempat tinggal. Ada orang nak bawa pergi hospital. Ada orang KU duduk kat rumah lapar. Ya Allah, bantulah mereka semua tanpa mengira bangsa, agama, ya Allah. Jagakanlah setiap orang kat luar sana. Sayangilah mereka. Bantulah mereka semua, ya Allah. Bantulah mereka semua, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Dalam kerja agama yang kami buat ini, Kau bantulah kami. Daripada kecil dulu Kau sayang kami, sampai sekarang Kau sayang kami. Ya Allah, tak berhenti kasih sayang Kau lah hidup kami. Teruslah sayang kami sampai bila-bila. Jangan tolak kami. Jangan marah kami, jangan tolak kami. Maafkanlah kami, ampun dosa kami, ya Allah. Sayang kepada kami, ya Allah.
Wahai Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, jangan marah kami, jangan tolak kami, cuma nak Kau sayang kami. Ya Allah, jadikan apa yang kami buat ni sebab kebaikan dan hidayah buat kami dan buat semua manusia dalam dunia. Ya Allah yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui, kami hamba-Mu mendedahkan tangan kami. Kami sedang bersedih, kami mengadu pada Engkau sedih kami, Ya Allah. Ya Allah, kami sedang bersedih, Ya Allah, yang mengadu sedih kami pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami sedih, Ya Allah, yang mengadu sedih kami pada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, kami susah mengadu pada Engkau. Hanya Engkau yang mengetahui apa yang tersimpan hati kami. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, 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 tolonglah kami, jangan marah kami. Tolonglah kami dalam urusan agama-Mu, Ya Allah. Tolonglah kami dalam bantu saudara kami yang lain. Bukakan jalan kami, beri kekuatan pada kami. Kami tak ada daya upaya, Ya Allah. Kami dah tak mampu nak buat apa-apa, Ya Allah. Kami cuma perlu pertolongan Kau je, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Kami sedih, Ya Allah. Kami tak tolong pada Kau. Tolonglah kami, Ya Allah. Mungkin amin daripada kawan-kawan kami. Kau terimalah doa kami. Tolonglah kami, Ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa. Tolonglah kami, Ya Allah. Beri keajaiban di sisi-Mu, Ya Allah. Mudahkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami. Jangan tolak kami. Maafkanlah kami, Ya Allah. Jangan tolak kami. Maafkanlah kami, Ya Allah. Kami sedih, Ya Allah. Tak tahu nak buat apa. Maafkanlah kami. Ya Allah, kami sedih. Kami tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Kami tak peduli apa nak cakap. Kami cuma nak Kau sayang kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Kami sedih, Ya Allah. Tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Apa yang orang cakap bukan-bukan, Ya Allah. Ada orang ugut kami, Ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolong kami, tolonglah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Janganlah marah kami. Bantulah semua dalam dunia, Ya. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Kami bukan siapa-siapa, tak ada apa-apa. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Sayanglah pada kami, Ya Allah. Maafkanlah kami, sayang kami, Ya Allah. Jangan tinggalkan kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan tolak kami, jangan tinggalkan kami. Maafkanlah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Sayanglah pada kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang sedang buat kebaikan dalam dunia ni, Ya Allah. Tolonglah semua orang baik-baik. Tolonglah, Ya Allah. Kami bukan orang baik, Ya Allah. Kami bukan siapa-siapa, Ya Allah. Kami cuma nak Kau sayang kami. Tolonglah kami. Kami sedih, Ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa lagi, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ujian demi ujian datang. Kami lemah, daif. Kami memang tak mampu, Ya Allah. Bukan. Kami minta pertolongan Kau, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami. Tolong kami. Jangan tolak kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, kami sedih, Ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa. Kami sedih, kami tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Bukalah jalan untuk kami. Cuma mana kami nak buat, Ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Bantulah anak-anak tepi jalan. Ramai lagi orang susah. Kami tak mampu nak tolong mereka semua. Tolonglah mereka semua, Ya Allah. Kami orang lapar, susah, Ya Allah. Anak-anak susah, Ya Allah. Dia tak ada rumah, tempat tinggal. Mereka tinggal tempat tak sepatutnya manusia tinggal dalam zaman hari ini, Ya Allah. Tolonglah mereka. Maafkan kami, Ya Allah. Ampun dosa kami. Kami tidur lena, makan kenyang. Ada orang susah-susah, Ya Allah. Maafkanlah kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Tolong kami, Ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maafkanlah kami. Maafkanlah. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, tolak kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ampun dosa. Terimalah kami, Ya Allah. Maafkan kami, Ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, Ya Allah. Jangan tolak kami, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Allah. Bukakanlah jalan untuk kami. Bukakanlah jalan untuk kami. Tolong kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah kasih sayang dalam diri kami, Ya Allah. Letaklah hati kami kasih sayang pada orang lain, Ya Allah. Beri kasih sayang pada semua manusia dalam dunia.
Ya Allah, kami rasa lemah, tak tahu nak buat apa, Ya Allah. Kadang-kadang kami hilang rasa percaya, hilang rasa kasih sayang dalam hati kami. Kau maafkanlah. Kami cuma belajar Islam ni, kami tak pandai, Ya Allah. Ya Allah, kami cuma nak kasih sayang Kau, Ya Allah. Kami cuma nak kasih sayang Kau, Ya Allah. Kami tak tahu nak buat apa dah, Ya Allah. Kami nyari-nyari putus asa, tapi kami dengar maksud Al-Quran, jangan pernah putus asa daripada rahmat Kau. Kuatkanlah kami, Ya Allah. Kami cuma nak Kau sayang kami. Kami tak nak. Tolonglah kami, jaga kami, Ya Allah. Jaga keluarga kami. Ya Allah, jaga kami, jaga keluarga kami, Ya Allah. Tolong kami, Ya Allah.